Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang sekalian, sekali lagi kita bertemu hari ini, hari yang keempat kita bertemu dalam siri kita membincangkan hal-hal mengenai kekeluargaan, hal-hal mengenai parenting, hal-hal mengenai hubungan suami isteri, anak-anak, anak abang, kakak, adik dan sebagainya. Dan pada petang ini juga kita akan membincangkan salah satu daripada area ataupun bidang dalam bidang parenting ni, khusus barangkali relevannya kepada mereka yang ada anak daripada baby sampailah kepada toddler, agaknya mungkin daripada umur beberapa bulan awal hinggalah kepada insya-Allah mungkin umur dalam 4 tahun begitu. Jadi dan juga kepada ibu-ibu muda yang belum beranak lagi, insya-Allah kita akan dapat daripada expert-expert kita, practitioners kita yang ada di hadapan kita sekarang ni yang boleh mengusulkan beberapa cadangan bagaimana caranya untuk kita menangani permasalahan tantrum. Kita bincang pada petang ni tuan-tuan dan puan ialah permasalahan tantrum di kalangan anak-anak. Tantrum di kalangan anak. Nanti kita terangkan, ahli panel akan terangkan apa dia tantrum, apa dia permasalahannya, dan pada masa yang sama saya akan steer perbincangan ini kepada area-area yang saya fikir area-area yang munasabah untuk dibincangkan pada petang yang berbahagia 4 hari bulan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang di depan saya ada 2 orang, semuanya merupakan pengasas-pengasas kepada satu gerakan, sama ada gerakan kecil atau gerakan besar lah tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama, saudara Fazli Aziz, pengasas kepada hashtag bijak emosi. Bijak emosi ini saudara adalah satu perkara yang tuan-tuan pun mungkin dengar dah lama, mungkin tuan-tuan dah tahu yang terlibat. Tetapi agaknya untuk mencerahkan, untuk melihat secara detail, membedah apa dia sebenarnya bijak emosi itu untuk kegunaan kita. Untuk kegunaan kita sebagai individu, untuk kegunaan kita dalam family, dan akhirnya adanya untuk kegunaan kita dalam kemasyarakatan dan sebagainya. Semuanya ada berkaitan hubungan antara satu dengan lain. Sementara ahli panel yang kedua ialah Puan Lily Maznah Musa, pengasas kepada Alim Kids Islamic Enrichment, Alim Kids Islamic Enrichment. Ini pun sebahagian daripada bahagian-bahagian pendidikan saya merasakan ya. Alim Kids ni saya boleh kata orang duga-duga sikitlah, boleh teka-teka lah apa pengisiannya, tidak lain dan tidak bukan disebutkan hujungnya Islamic Enrichment. Maknanya agak saya lah bagaimana nak membangunkan anak-anak daripada sebelum lahir sampai lahir, macam mana persekitarannya Islamik, dan akhirnya insan yang lahir pun membesar secara manusia Islam, manusia yang Islamik, yang akan mencerminkan personality Muslim yang dikehendaki oleh mak dan ayah, dan seluruh umat nakkan manusia mencerminkan personality Muslim itu. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah 2 orang yang berada di hadapan kita. Gunakan, saya akan tuan-tuan boleh like and share, sekarang like and share satu perkara. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya bukakan kepada tuan-tuan, insya-Allah ya. Tuan-tuan boleh respon, tuan-tuan boleh komen, tuan-tuan boleh soal dan sebagainya. Insya-Allah kita akan tengok nanti tuan-tuan dan puan, dan kita pilih beberapa soalan-soalan dan komen-komen yang bertepatan dengan perbincangan kita ini untuk dibincang lanjutkan insya-Allah oleh ahli panel. Jadi agaknya dalam satu orang 1 minit 2 minit saya mulakan dengan Saudara Fazli for muqaddimah. Dia punya muqaddimah kepada perbincangan kita hari ini. Sila Fazli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk atas ruang dan peluang. Saya bersyukur, terkejut sebenarnya, masih lagi terkejut bila Datuk sendiri yang call saya. Alhamdulillah, inspirasi buat saya, insya-Allah nak berkongsi sedikit sebanyak Datuk tentang apa yang boleh kita kongsi berdasarkan dari sudut bijak emosi. Saya sebenarnya membawakan bijak emosi ini sebab saya melihat hari ini masyarakat kita mengalami banyak masalah dan juga isu mengenai dengan menguruskan emosi kan. Sebab hari ini kalau kita tengok contoh yang terbaik, kalau kita tengok di Facebook pun kata-kata hari ini satu isu bila melenting, semua orang melenting dengan bahasa yang tak terkawal, dengan cara ekspresi yang tak terkawal. So sebenarnya benda ni sebenarnya berkait dengan apa tahu? Berkait dengan pembesaran anak-anak tu sendiri di peringkat awal. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang menguruskan tantrum anak-anak ni, sebenarnya dia tidak berkait dengan hanya anak-anak itu semata-mata, tetapi pengaruhnya, kesannya sehinggalah anak ini dewasa juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mengurus tantrum anak-anak pada saat ini, ketika ini, waktu inilah.
So saya rasa topik ni harus dipelajari oleh ibu bapa muda, juga mungkin atuk-atuk, nenek-nenek macam Datuk pun dah jadi atuk kan. Tapi Datuk dah mahir lah, Datuk dah ada knowledge kan. Tapi maknanya ramai di luar sana yang masih lagi mendidik mengikut rasa, mengikut naluri tapi tidak mengikut ilmu dan juga pemahaman tentang bagaimana proses anak tu membesar. Jadi sebab tu saya rasa bijak emosi untuk melihat anak-anak ni menguruskan tantrum ni penting, kerana salah satu emosi yang sangat orang kata apa, yang sangat besar, emosi yang sangat mempengaruhi manusia adalah emosi marah. Tantrum ni ada dalamnya marah, sedih, kecewa. Jadi pengurusan ini penting untuk menjamin anak ini bila besar nanti, suatu masa nanti Datuk akan jadi orang yang mahir mengurus emosinya, akan jadi leader yang baik dengan emosi. Walaupun bijak pandai, tapi bila emosinya bagus, insya-Allah dia akan lebih cemerlang pada masa akan datang lah. Sebagai mukadimah Datuk. Alhamdulillah. Maknanya dari segi Fazli lah, pentingnya diurus emosi ini. Sangat penting. Kalau tidak diurus, kalau tidak dibentuk, kalau tidak dibendung, kemungkinannya lahir daripada itu nanti ialah manusia-manusia yang kita boleh lihat, yang tidak terkawal, perkataannya tidak terkawal, sikapnya tidak terkawal, perangainya tidak terkawal. Ini satu benda yang saya rasa kita nampak, hari-hari kita nampak. Mungkin dalam rumah kita ataupun ada insan-insan yang seperti ini, sedar atau tidak sedar. Kita nak pergi kepada Puan Lily Maznah. Introduction Puan Lily, mukadimah sedikit dalam 1-2 minit begitu, sila. Okey, pertama sekali terima kasih Datuk kerana peluang untuk berkongsi hari ini. Saya mengasaskan Alim Kids Islamic Enrichment, yang seperti Datuk cakap tadi memang untuk kanak-kanak lah. Tapi apa yang kami ketengahkan adalah pendidikan Islam melalui kaedah bermain. Jadi kami menekankan play-based learning sambil memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam anak-anak ini. Dan kami mempunyai rangkaian tadika dan juga pusat perkembangan minda yang khusus untuk kanak-kanak di bawah 6 tahun. Dan dari segi emosi, dari segi tantrum ni saya amat rasa saya setuju dengan Encik Fazli lah, sebab kita nampak sekarang ni kesan gadget pun salah satu yang menyebabkan anak-anak ni kurang mampu mengawal emosi dengan baik. Jadi saya rasa perbincangan hari ini kita boleh luaskan skop kepada penggunaan kesan gadget jugalah, saya rasa Datuk. Okey, alright. Boleh. Okey, macam ni saya ingat saya nak mulakan dengan begini ya. Ada tak kanak-kanak ataupun bayi yang lahir daripada umur katakanlah 2 bulan, 3 bulan sampailah kepada tadi yang toddlers toddlers biasanya orang refer toddler ni 4 tahun gitulah kan ya. Ada tak anak-anak yang memang bebas langsung daripada fenomena tantrum ini? Maknanya the one by inheritance, daripada semula jadinya anak-anak ini tidak termasuk dalam kumpulan orang yang kita bincangkan mengenai tantrum ini. Ada tak begitu? Sila. Dr. Lily. Saya boleh mulakan dulu. Okey, sila. Sebab background saya memang dari early childhood education. Saya memang dalam bidang ini, dan apa yang kalau kita lihat daripada segi perkembangan kanak-kanak ya Datuk, memang pada usia kalau kita lihat baby sehingga 2 tahun, kita nampak perkembangan fizikal mereka amat pesat. Kan, baby tu daripada kecil, daripada tak boleh buat apa-apa, dalam masa 2 tahun dah boleh berjalan, boleh bercakap, boleh berlari. Dari segi fizikal mereka, kita nampak mereka very aktif. Pun sehingga 4 tahun. Kalau Mak Saleh dia panggil terrible twos kan. Tapi sekali kita nak lebih positif, kita panggil terrific two. So jadinya kita nak meraihkan anak-anak ini. Tapi sebenarnya usia tersebut ada satu kita rasa cetusan ataupun pergolakan dalam anak tersebut di mana mereka dah lebih independent dan lebih boleh buat semua. Dia rasa dia boleh buat semua tetapi dia belum boleh berkomunikasi. Jadi itu yang selalunya the point where dia orang akan tantrum. Katalah contohlah macam dia nak main kat luar, main basikal katakan. Dan masa tu dah dekat nak maghrib. Dan mungkin mak kata jom kita masuk dalam sebab dah nak maghrib. Tapi mungkin anak tu tak faham kenapa tak boleh main basikal waktu maghrib.
kan. Jadi itu boleh mencetuskan tantrum juga, dan anak itu tak merasa kenapa dia tak boleh. Jadi bagi saya dari segi perkembangan kanak-kanak ni, ini adalah salah satu fasa lah sebenarnya untuk anak-anak ni yang dia perlu lalui. Cuma tahap tantrum tu je lah. Ada anak-anak tu mungkin tantrum dia lebih agresif. Mungkin anak-anak lain yang dia sekejap saja tantrum dia, lepas tu dia dah boleh dibujuk. So dari segi perkembangan kanak-kanak, saya nampak ini adalah satu proses untuk anak-anak ni yang mereka lalui, sebahagian untuk mereka membesar dan mengawal emosi, belajar untuk mengawal emosi di masa depan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Maknanya, yalah, ini kita kena belajar. Maknya kena belajar, anaknya kena belajar, semuanya kena belajar. Dua-dua pihak kena belajar. Anak, cara anak lah belajar. Mak yang lebih dewasa, yang lebih tua, of course yang melahirkan dia pun juga belajar cara mak mengajar anak-anak. Cara anak-anak yang kecil tadi menyesuaikan diri kepada anak. Masing-masing ada caranya. Saya nak pergi pada Fazli. Fazli, tadi dalam pembukaan Fazli itu, saya rasa pembukaan tu besar sebenarnya. Fazli kata kalau misalnya kita tidak didik, kita tidak latih, kita letakkan kepada kotak-kotak yang betul, perkembangan anak-anak ini, terutama dari segi tantrum, dari segi emosi dan sebagainya, dia mempengaruhi satu personality dalam hidup dia nanti, sama ada masa remajanya, sama ada masa dewasanya. Dan disebut tadi, kalau dia jadi pemimpin pun ada juga pengaruhnya kepada apa yang berlaku semasa kanak-kanak, semasa bayi dan sebagainya. Ini satu kenyataan yang besar. Tapi saya nak tanya ni ya, adakah kita punya ibu bapa di Malaysia, termasuk agaknya saya di peringkat awal, saya punya specialization dalam urban science kan, dalam urban science, dalam sains perbandaran. Jadi isteri saya pun ialah bukanlah dalam bidang ini kan. Jadi macam mana, adakah ibu dan bapa itu akan berada dalam kedudukan disadvantage selama-lamanya kalau mereka tidak mempunyai ilmu sikit, kepahaman sikit mengenai permasalahan emosi dan masalah tantrum ini. Sebab ini perkara besar ni. Kalau mak bapak kebanyakan di Malaysia ni, katakanlah 80% tidak terdedah dengan masalah ini, maka dia tidak dapat membantu perkembangan anak-anak sebagaimana yang akhirnya nanti melahirkan guru-guru, melahirkan engineer, melahirkan pemimpin, yang saya rasa agak-agaknya bukan itu yang kita kendaki. Macam mana Fazli? Allahu Akbar, soalannya memang saya selalu risau dengan Datuk ni sebab soalannya kritikal betul. Allah Akbar. Ya Datuk, sebenarnya bila kita bercakap tentang emosi ni, sebab manusia mempunyai emosi kan. Jadi manusia belajar dan berkembang dengan emosi. Jadi sebab tu kalau kita tengok ekspresi anak ni, contoh dia tantrum kenapa macam disebutkan oleh Puan Lily tadi, mana kekecewaan dia tak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Jadi ekspresinya dengan tindakan. So cara yang dia belajar ekspresi ni akan dibawa sampai ke dewasa. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, cuma kalau kita lihat dari sudut perkembangan, dia ada dua benda yang saya nak sebut, saya nak kongsikan Datuk, iaitu yang pertama adalah thinking brain dan juga satu emotional brain. Manusia ada dua. Maknanya perkembangan emotional brain manusia ni, dia berkembang antara yang kritikal ni waktu awal-awal dia lah. Kerana kebanyakan semuanya disalurkan, diekspresikan melalui emosi. Dan thinking brain ni akan lengkap dan matang, maknanya cara kita berfikir ni akan lengkap dan matang pada umur 20-an. Maknanya bayangkan, dan saya ingat Imam Ghazali sebut, Datuk, maknanya kita nak membalancekan, sebab kita kena faham, dia macam kereta lah. Anak-anak yang tantrum dia macam kereta. Kereta ni, dia punya pedal minyak dia adalah emosi. Emotional lah. Emosi. Pedal brake dia adalah thinking brain. Jadi, budak ni mengamuk, dia tengah macam ibarat dia tengah bawa kereta. So, sekarang ni untuk nak menahan anak ini adalah kita kena akses pada thinking brain dia supaya dia macam ni lah, macam dia lepas minyak, tekan brake, barulah kereta tu berhenti. Kan? Kalau tidak berlanggar kan. Jadi thinking brain dia akan berkembang pada umur 20-an. Jadi maknanya apa yang saya boleh kongsikan Datuk adalah semakin matang manusia ni, insya-Allah akan semakin mahir mengurus emosi. Cuma sebut tentang emosi ni adalah dia adalah kemahiran, dia bukan hanya sekadar knowledge. Sebab hari ni saya tahu ramai orang semua tahu urus marah macam mana nak buat, apa hadis Nabi ajar tentang urus marah. Tapi disebabkan emosi menguasai, sebab rasional dengan emosi macam ni, kalau emosi tinggi, rasional akan rendah. Hatta kita bercakap orang dewasa sekalipun kan. Maknanya kalau emosi tengah tinggi, rasional akan rendah. Kita cakap contoh, orang nak bunuh diri. Dia berlaku letupan emosi, saya bagi contoh, dia berlaku letupan emosi. Dia nak bunuh diri. Dia dah tak rasional. Walaupun kita kata kenapa nak bunuh diri, ramai lagi orang suka kat kau, tak payahlah harapkan mamat tu je, mamat tu bukan handsome sangat, muka macam tayar kereta je kan.
Tapi pada dia tidak nampak benda tu. Sebab apa? Emosinya tengah berkecamuk. Jadi ini menyebabkan dia mengambil tindakan tersebut. So pada saya sekarang adalah dengan kita mengajar skill daripada anak-anak ini sejak kecil, bayangkan bagaimana anak ini mahir menguruskan emosi. Kita akan melahirkan orang yang sangat bagus kualiti emosinya. Datuk, orang beriman kualiti emosinya sangat bagus. Orang beriman sebab dia berkaitan dengan hati. Sebab saya melihat pekerja sudut emosi, bijak emosi ni, dia tak jauh, dia tidak terpisah jauh dengan spirituality. Orang beriman mesti berakhlak baik. Orang beriman emosinya mesti stabil. Sebab tu pada saya, kalau kita rajin pergi surau, pergi masjid sekalipun, tetapi emosi kita masih lagi belum terkawal, bermakna kita lack lagi dari sudut keyakinan kita kepada Allah SWT, kita punya ketakwaan kita pada Allah. Sebab apa? Komponen Islam tu berkait dengan salah satunya akhlak. Jadi emosi, saya rasa Datuk, maknanya penting untuk kita didik anak-anak, besarkan, belajar anak-anak emosi dia daripada sekarang. Kerana apa? Sebab pengaruhnya besar. Walaupun mungkin sekarang kita kata dia dah besar pun sebenarnya. Sebab tu saya rasa pembelajaran tentang emosi ni adalah pembelajaran sepanjang hayat. Sebab respon terhadap trigger pun saya rasa Datuk pun dulu lain. Saya rasa saya dengan Datuk, tak tahu lah, saya tak tahu, saya tanya Datuk lah. Dulu Datuk masa anak-anak mula lahir, mesti cara Datuk didik lain. Tapi bila masuk anak yang ketiga, keempat, kelima, maknanya kita sendiri pun belajar tentang bagaimana respon kita terhadap tantrum anak-anak. Walaupun tantrum tu mungkin bentuknya lebih kurang sama. Jadi saya rasa cerita pasal bijak emosi ni, cerita pasal tantrum anak-anak ni, saya tak nak melihat kita hanya melihat secara mikro saja, maknanya fokus kepada anak tu sendiri. Tetapi kita melihat pada saya lah, kita melihat dari sudut yang lebih besar, bagaimana Allah bagi amanah pada kita untuk anak-anak ini, untuk kita didik, bentuk, kita isi apa software yang kita nak isi sebetul-betulnya. So, dia memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada parents sendiri mempunyai software yang betul untuk memberikan pengisian kepada anak-anak. So saya rasa kita bincang pasal tantrum, tetapi hakikatnya sebenarnya kita bincang pasal membangunkan keluarga, membangunkan komuniti masyarakat dan juga negara berkualiti, Datuk, saya rasa. Masya Allah. Cantik Fazli, cantik. Makin banyak Fazli bercakap ni dengan Puan Mazna, Puan Lily ni, saya masih rasa, ya Allah, ada satu vacuum yang besar sebenarnya. Big vacuum in terms of early childhood knowledge that parents must possess, tahu. Jadi kita ni, tuan-tuan tengok, masa kita kahwin, saya tak tahulah Fazli dengan apa ni, sama ada you dididik dengan ini atau tidak, pernah pergi program-program Islamic enrichment atau tidak, enrichment atau tidak, pernah pergi apa ni yang emosi yang disebutkan tadi, didikan emosi yang oleh Fazli atau tidak. Sebab kalau kita tak ada basic dalam ini, akhirnya kita ikut-ikutan saja. Macam mana mak kita buat, begitulah kita buat. Tak semestinya. Okey, perkembangan sudah berlaku. Manusia sudah berkembang oleh kerana dunia sudah berkembang. Tadi soal gadget. Dulu tak ada gadget. Zaman saya tak ada gadget. Sekarang ni, to tame them, you got to bring in gadget to do the taming process. Makan pakai gadget. Dia senyap pakai gadget dan sebagainya. Akhirnya, gadget ini memainkan peranan. Ibu bapa sudah meletakkan outsource parenting kepada gadget, bukan kepada diri dia sendiri. Tapi yang disebutkan tadi, saya risau ni sebab oleh kerana saya dah tengok sekarang ni dunia mengenai emosi, dunia mengenai tantrum, dunia mengenai temperament ini satu dunia yang besar sebenarnya. Betul. Dan bagi masyarakat kita, masyarakat Islam, masyarakat Melayu di Malaysia ini, walaupun dalam Islam ni penuh, tuan-tuan kita baca dengan Tarbiyatul Aulad misalnya, Masya Allah, tuan-tuan kalau tengok macam mana pendedahan, macam mana pengkajian yang dibuat. Tetapi kita tidak, kita average Muslim Melayu di Malaysia ini saya rasa tidak terdedah dengan perkara itu. Sekali lagi tentang pendedahan ini, saya nak pergi kepada Puan Lily tadi. Okey, tadi disebutkan saja imbas-imbas, belum lagi mendalam lagi. Fazli menyebutkan tentang soal agama, soal keimanan daripada awal-awal lagi. Sebagai Islamic enricher, you are the person who does the enriching for the Islam, for the Muslim, toddlers, ada pada anak-anak. Macam mana you masukkan komponen keimanan, komponen keislaman, komponen akhlak, tadi apa dia menyebut, komponen akhlak dalam sistem early childhood kanak-kanak ni. Macam mana caranya? Sila. Okey. Semuanya kita kena bermula dengan ibu bapa lah, Datuk, ya. Jadi bila kita bercerita tentang ibu bapa, kita kembali kepada anak-anak itu adalah amanah kepada ibu bapa. Amanah itu yang akan dipersoalkan nanti kita dekat akhirat. So anak-anak ni bukan semua orang dapat
dianugerahkan cahaya mata kan Datuk. Jadi bila kita sebagai ibu atau ayah mendapat cahaya mata tersebut, ini adalah amanah. Jadi bagi saya, pendapat saya, memang ilmu keibubapaan tu perlu dicari. Kita tidak boleh lagi macam go with the flow ataupun mengatakan oh tak apalah saya ikut cara saya dibesarkan oleh ibu ayah saya dulu, saya apply benda yang sama dengan anak-anak kita. Tidak sama ya, sebab zaman kita berubah dan juga kehidupan kita berubah. Jadi sebagai ibu bapa, actually kami advocate seminar keibubapaan ni dimasukkan semasa khusus perkahwinan lagi. Jadi mereka yang nak berkahwin tu, mereka dah sedia tahu bahawa apakah yang mereka perlu tahu apabila mereka menjadi ibu bapa nanti. Sebab kita tak nak bila dah menjadi ibu bapa baru nak cari-cari ilmu tersebut. Sebab apabila kita bercerita tentang emosi ni, walaupun tantrum tu terjadi pada usia mungkin 2 tahun, sebenarnya pengurusan emosi tu kita dah start mula masa dia mungkin 1 tahun. Ya, kita dah mula bercakap tentang emosi. Mungkin kalau dia menangis, kita tanya, oh adik lapar ke? Adik panas ke? Adik letih ke? Jadi kita cuba memberikan identiti kepada emosi yang mereka rasa. Jadi apabila mereka berasa tantrum, kita boleh tanya, adik marah sebab apa? Sebab adik sedih ke? Adik kecewa ke? Jadi dia boleh bagi tahu kita apa perasaannya. Jadi persediaan ini sebenarnya memang kena dilakukan sebelum anak itu mencapai usia yang mereka akan tantrum. Jadi persediaan untuk keibubapaan tu perlu ada. Jadi apabila kita bercerita tentang Islamic enrichment ni, sebenarnya kita sebagai ibu bapa kena sedar balik kita adalah anak-anak itu adalah amanah, dan anak-anak yang setiap daripada kita adalah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi apakah tugas-tugas khalifah tersebut? Satu, kalau secara ringkasnya, kita menjadi baik, kita mesti berusaha menjadi orang yang baik, kita membantu orang lain menjadi baik dan menjadikan kehidupan ini satu kehidupan yang baik pada semua. Jadi balik kepada asas-asas ini sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita dah boleh merancang bagaimana kita nak membesarkan anak-anak kita. Dan early childhood ni Datuk, saya rasa Datuk pun lagi tahulah, 0 hingga 6 tahun adalah golden years ya. Tahun-tahun di mana kita perlu mengorbankan sedikit masa kita sebagai ibu bapa untuk menuntut ilmu, untuk pergi kepada seminar. Dan saya pun selalu mengadakan seminar, dan sebelum ni saya nampak ramai ibu-ibu yang pergi tapi tak ramai bapa-bapa yang pergi. Betul. Jadi kita perlu merubahkan situasi tersebut di mana ibu bapa dua-dua memainkan peranan dan sebagai satu pasukan sebenarnya. Dan menangani tantrum ni pun perlu pasukan ya, tak boleh pula ibu cakap macam ni, ayah cakap yang lain. Jadi memang tak menjadilah kita nak membentuk anak tersebut. Okey, apa ni, kita nak respon dengan seorang bertanya ni, nama dia Cikgu Suzy. Cikgu Suzy ni antara orang yang followers kita lah. This is an ardent followers kan ya. Apa dia kata? Saya pernah melihat anak mengamuk, ibu atau ayah marah tengking anak di depan khalayak ramai. Kesian juga pada anak kecil itu. Bagaimana kita nak sedarkan parent-parent yang terbaik dilaksanakan dalam keadaan yang sedemikian? Sila Fazli. Allah Akbar. Dia menengking anak-anak di khalayak ramai ni. Kita pun kalau kena tengking tengah-tengah dewasa ni pun Datuk, kalau kena tengking pun rasa macam lain macam perasaan dia kan. Anak ni sebenarnya saya suka sebut emosi dia macam belon Datuk. Dia macam satu belon. Saya ambil belon lah, bercakap pasal belon ni, saya ambil belon. Sila. Sebab belon ni dia belon emosi. Saya suka gelarkan sebagai belon emosi sebab biasanya kita akan masukkan bila kita stres, kita rasa serabut, kita rasa geram, sedih, kecewa, negative emotion, kita akan tiup belon ni. So setiap kali kita tiup Datuk, setiap kali kita tiup belon ni, belon akan jadi makin besar. So berlaku lama-lama makin besar, dia ibarat bila semakin besar emosi, semakin besar belon ni, kita akan jadi semakin sensitif, semakin tak tahan. Ini kita orang dewasa lah. So lama-lama belon jadi makin besar, akhirnya dia meletup. Bila meletup ni lah berlaku letupan emosi. Berlakulah tingkah laku tak terkawal, mengamuk, bunuh, cerai, terjun bangunan dan sebagainya hasil daripada letupan emosi sebab dah tidak rasional. Jadi anak-anak pun sebenarnya ada belon emosi dia. So belon ini sebenarnya cara untuk kita mengelak dia daripada pecah adalah kita lepaskan angin dia. So sebenarnya bila anak-anak ni marah, itu adalah cara semula jadi dia ekspresi emosi dia supaya apa? Supaya tidak memberikan kesan negatif pada diri dia. Sebab anak-anak ni sebenarnya mungkin kita tak sedar sebagai ibu bapa, anak ni sebenarnya sedang sakit.
sakit emosi dengan sakit fizikal ni lebih kurang sama sebenarnya. Bahkan ada kecederaan emosi yang boleh membawa kepada sakit fizikal. Boleh bawa stres, depression, boleh bawa kepada jantung dan sebagainya. Bahkan dalam satu buku saya baca, marah 3 minit ni sebenarnya boleh memberi kesan pada fisiologi sama 8 jam. Masya-Allah. Nak cerita kesan dia. Yeah. Jadi anak ni ekspresi sebenarnya satu mekanisme untuk melegakan diri dia. Saya rasa kalau parent faham anak tu sebenarnya itu cara dia marah, cara dia ekspresi, saya rasa kita akan sedikit berbeza pandangan dan perspektif kita. Hakikat ini kita rasa anak tu, masalah kita, pandangan kita bila anak marah, anak mengamuk, kita rasa anak ni anak tak baik. Kita rasa anak ni tak bagus. Sebenarnya itu adalah cara dia ekspresi emosinya. Kalau kita ada pandangan positif, itu cara ekspresi emosinya, kita akan berbeza tindakan kita, approach kita untuk menenangkan. Okay. So, bila kita faham macam tu, baru kita akan pergi kepada cara yang praktikal macam mana kita nak bunyi belon. macam mana kita nak tenangkan anak tersebut? Ada banyak cara, Datuk. Yang pertama, kita boleh buat distraction. Distraction ni kita bolehlah kita dia tengah mengamuk dekat, contoh nak tengok mainan kan, tengah jerit nak mainan kan. Kita boleh pilih benda yang kita bagi distraction. Macam mana kita bagi soalan, nak mainan tu ke nak benda lain yang ada lebih baik yang ada kat rumah, ataupun nak makan benda yang best. Distraction lah. Kerana apa? Sebab konsep dia, kita nak tingkatkan thinking brain tadi supaya dia menguasai, bukan lagi emotional brain menguasai. Itu satu. Yang kedua, saya rasa di benda ni antara benda yang penting juga. Dalam keadaan begitu, kita tak boleh nak bagi reason. Sebab anak-anak masa tu, dia tengah emotional brain dia tengah tinggi. Kita bagi reason, dia tak nampak. Dia takkan dengar. So antara benda yang paling best yang sebenarnya yang kita boleh buat adalah kita peluk anak-anak tersebut. Sebab peluk ni satu benda yang sangat best, kerana peluk ni dia adalah satu cara untuk automatically badan kita akan keluarkan satu hormon namanya oksitoksin, hormon cinta, hormon kasih sayang, feel good hormon, oksitoksin. Dengan pelukan, sentuhan, pegang. Dan kadang-kadang anak mengamuk, kita pegang. Okay. Pegang, kemudian kita sendiri sebenarnya pun, Datuk, kita sendiri pun kena tenang. Sebab emosi ni kita ada satu namanya mirror neuron, neuron yang cermin lah, yang meniru emosi kan. Maknanya anak kita akan belajar cara kita urus emosi juga. Bila kita marah, kita marah, anak akan belajar, pertama anak akan belajar bahawa bila marah, cara dia, kita marah juga. So anak dah belajar kat situ. Satu. Yang keduanya, bila begitu, bila dia, contoh, dia marah, engkau ni ingat marah, engkau saja ada marah, bapak pun ada marah juga kan. Marah kita sebenarnya tengah menekan marah dia, menyebabkan apa tadi? Marah dia tak terluah. Bila tak terluah, dalaman dia makin sakit. Bila dalam makin sakit, sebab tu dia kecewa, dia pendam, dia akan jadi orang pendiam. Akhirnya sampai satu tahap saya bimbang macam ni. Anak-anak hilang kepercayaan pada kita bahawa kita ni adalah orang yang adalah pendengar yang baik pada anak-anak, orang yang selalu beri perhatian pada anak, orang-orang yang care tentang anak. Akhirnya anak kita tak percaya benda tu, menyebabkan apa? Ada masalah, dia takkan cerita pada kita. Sebab apa? Kalau cerita, dia persalahkan balik. Dia cerita, kalau dia marah pun dia kena marah. So saya rasa antara benda yang paling penting adalah kita sendiri sebenarnya, bagaimana kita sendiri mengurus emosi. Maksudnya kalau anak tengah tantrum, kita kena tenang. Semakin tantrum ni, semakin tenang kita. Kita tegur, berkata, maksudnya saya setuju dengan Puan Lily tadi, maknanya melabelkan emosi. Sebab kadang-kadang anak ni dia ekspresi sebab dia kurang vocabulary. Dia tak tahu apa emosi dia, apa dia rasa. Dia tak tahu apa perkataan yang sesuai dengan emosi dia. Jadi nak luah, itulah cara dia dengan energi kan. Jadi antara yang boleh kita ajarkan adalah perkataan-perkataan positif. Kenapa ni marah ni? Kenapa marah? Tahu tak Allah sayang orang yang tenang, orang yang baik. Dan saya suka guna perkataan positif. Positif ni kena letak perkataan Allah sayang, Allah suka, Allah tak suka je ni. Kerana kita nak anak ni bahawa dia bukan saja tahu mengurus emosi, tetapi dia tahu ada Allah yang menilai segala pengurusan emosi ni. Ada Allah yang memerhati segala tindakan. Supaya kita mengurus emosi dengan nakkan apa? Nakkan tujuan dia, Allah sayang, Allah kasih. Masya-Allah. Allah Akbar. Jadi, dan beberapa teknik yang Nabi ajarlah, antaranya daripada berdiri, duduk dan sebagainya. Jadi saya ingat yang boleh kita apply lah dalam pengurusan anak-anak. Nak mengurus kemarahan, nak mengurus temperamen, sebagaimana yang disebutkan tadi. Tapi saya nak pergi kepada satu agak mungkin sikit terasing daripada perbincangan ini, tetapi ada kaitan, sangat berkait ya. Apa dia? Perkembangan yang akhir-akhir ini kita tengok oleh kerana ekonomi di kawasan bandar dan di pinggir bandar ini, ekonominya begitu mencabar untuk menampung keluarga. Katakanlah anak 4 orang, mak dan ayah 2 orang, 6 orang.
Kalau setakat gaji bapa 2,000, mak gaji 1,500, tak cukup lagi nak tampung. Itu sebabnya siang bekerja dan malam pun bekerja. Kebanyakan yang saya jumpa begitulah sekarang ni, untuk menentukan bahawa hujung-hujung itu bertemu antara satu dengan lain. Okey. Now, apa yang saya perhatikan ialah yang saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri, seorang ibu, saya pergi rumah dia. Saya nak pergi rumah dia ada satu hal yang lain, tapi saya pergi rumah dia. Masa saya pergi rumah tu dalam pukul 10 malam, 9.45 begitulah sampai rumah dia. Dalam rumah tu ada 5 orang anak-anak kecil daripada umur baby sampailah kepada umur 4-5 tahun, sampai 5 tahun pun ada yang loncat-loncat depan saya tu 5-6 tahun lah kan. Dia kata waktu malam 5 orang, waktu siang tambah lagi, sekurang-kurangnya tambah lagi 4, 9 orang. Okey, ini diserahkan kepada mak dia, Fazli. Ini diserahkan kepada mak dia. Anak bekerja. Nak hantar kepada Puan Lily punya agaknya mungkin ketidaksampaian lah. Kan kos yang terlibat dan sebagainya. Dan mungkin rumah itu pun jauh daripada Lily punya tadika, taska kan. Tapi itu yang paling dekat sekali. Jadi maknanya macam mana 9 orang ni, 9 orang. Dan umurnya dalam 62 tahun. 62 tahun. Yang mak ni. Macam mana 62 tahun nak menggunakan sikit cara-cara yang diajarkan oleh Fazli tadi. Cara belayan, cara peluk, cara layan dia, jawab soalan dia. Ini masalah besar. Pada saya ini masalah besar. Terutama bagi orang Melayu. Orang Melayu tuan-tuan kena bekerja. Pasal tak cukup duit. Nak bekerja jadi emak dia. Dalam agama pun tuan-tuan, kamu akan melahirkan tuan kamu. Dia kata maknanya kamu akan melahirkan satu tuan yang akhirnya jadi hamba. Kamu hambakan mak kamu. Ini dia. Ini satu cerita yang lain. Tapi saya nak cerita tentang upbringing ni. I'm talking about the upbringing. Macam mana kita bebankan orang tua 63 tahun ni menjaga 8 orang anak, cucu-cucu, semuanya cucu-cucu. Dia tak boleh menolak. Masa nak menolak, ini darah daging dia tak boleh tolak. Dan anak-anak yang menghantar kepada mak tu pun ada reason why the children has got to be sent to the mothers. Jadi sebab itu saya ingat macam mana cara ragam. Ni. Macam mana kita nak menangani ragam ini? Agaknya Puan Lily macam mana? Okey, dalam situasi macam ni Datuk, kadang kita pun tak boleh, kita faham nenek tu mungkin ilmu dia mengikut apa yang dia tahu semasa dia menjadi ibu dulu kan. Tapi untuk ibu bapa saya rasa tidak boleh juga lepas tangan dari segi peranan mereka sebagai ibu dan ayah. Dan dari situ quality time sebenarnya lagi penting daripada quantity of time. Jadi apabila ibu bapa tu bersama anak-anak, walaupun tidak secara fizikal, tetapi mungkin boleh buat video call ke, WhatsApp call ke, WhatsApp video, interaksi dengan anak-anak supaya anak-anak ni melihat figura ibu ayah ni sebagai figura utama dalam membentuk mereka. Dan nenek atau atuk ni sekadar membantu menjaga mereka, tetapi perkembangan mereka, pendidikan mereka still ibu dan ayah memainkan peranan yang penting. Jadi saya rasa dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, tidak ada reason, sekarang ni Zoom pun ada kan. Jadi ibu bapa walaupun jauh daripada mungkin ada yang bekerja di bandar, anak-anak di kampung, gunakanlah teknologi yang kita ada supaya setiap hari itu anak-anak itu melihat wajah kita, mendengar suara kita dan mendengar kita memberi nasihat kepada anak-anak. Mungkin nasihatkan anak-anak dekat rumah dengan nenek, tolong nenek kemaskan rumah, tolong nenek lipat baju. Kita boleh bagi nasihat kepada anak-anak dan supaya anak-anak ini merasa bahawa mereka tidak ditinggalkan. Maksudnya tidak diabaikan ya secara fizikal dan terutamanya dari segi emosi. Jadi mereka sentiasa rasa dekat dengan ibu bapa walaupun fizikal mereka jauh. Jadi saya rasa untuk situasi begitu ibu bapa masih perlu memainkan peranan dan nenek-nenek dan atuk adalah sekadar untuk menjaga keselamatan dan pembangkitan mereka, tetapi pendidikan dan pengisian jiwa itu, emosi itu masih tanggungjawab ibu dan ayah. Datuk. Ya, sila. Saya macam nak tambah sikitlah sebab saya setuju dengan Puan Lily sebab bila kita bercakap tentang sebagai anak ni tak patutlah sebenarnya kita serah kepada mak ayah semata-mata. Tapi mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Cuma apa peranan yang boleh kita mainkan? Saya cadangkan beberapa perkara lah. Pertama anak sendiri. Jadi bila nenek sebagai orang kata pemantau saja. So sebenarnya anak-anak kena buat yang pertama kena create peraturan dalam rumah tersebut. Supaya apa? Supaya nenek tadi dia dah tak perlu nak fikir dah pasal tu. Maknanya peraturan yang ada
maknanya akan memberi ganjaran dan hukuman juga adalah mak ayah tadi. Maknanya itu yang pertama lah. Yang kedua yang saya boleh cadangkan adalah dia boleh create game dalam bentuk reward dan sebagainya. Sebab saya rasa sepanjang saya duduk buat training motivation sekalipun, kalau dengan anak-anak bila sebut reward dan juga punishment mungkin kurang lah. Punishment mungkin, tapi dalam bentuk punishment yang kelakar, yang bukan dalam bentuk punishment yang menghukum fizikal dan sebagainya. Anak-anak ni akan kejar reward. Ada game. Kita create game. Okay, hari ni buat apa? Okay, kemas rumah contoh. Kemas bilik tidur. Ni cuci tandas nenek. Siapa akan ambil peranan, main peranan kan? So, peranan akan dapat apa? Pakatlah adik-beradik, maknanya sebagai parent yang hantar anak, mungkin ada 2-3 pasangan parent, maknanya pakat bagilah duit, hadiah apa-apa, hadiah lah, berbentuk hadiah, pujian dan sebagainya, terpulang. Tapi maknanya create satu suasana budaya supaya ada persaingan untuk buat baik. Maknanya ini bukan nenek yang buat, tapi maknanya ibu ayah kena fikir benda ni supaya anak-anak ada pengisian. Isu sekarang, bila anak-anak tu tak ada pengisian di rumah, bila duduk, maka masing-masing akan ikut rasa emosi. Dia akan masing-masing ikut apa nak buat, ikut rasa lah, gaduh dengan ni dan sebagainya. Okey. Kemudian kita kena elakkan 3 punca lah. Maknanya sekarang ni anak-anak kena pastikan bila anak parent kena pastikan bila anak tu ada dekat rumah nenek, kena elak 4 benda, iaitu hunger, anger, lonely and tiredness. Maknanya jangan bagi anak tu lapar. Sebab bila anak tu lapar, kemungkinan juga akan menyebabkan emosi tidak stabil. Sebab tu bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, Datuk, saya rasa satu bulan pendidikan emosi yang sangat baik. Bulan Ramadan ni sebenarnya satu bulan yang membentuk emosi kita sebenarnya. Anger, kemudian pengurusan marah, mungkin kalau marah ibu ayah kena buat satu sudut. Contoh kalau di rumah tu, rumah ayah, okay, nak marah ni apa benda? Rumah nenek, okey, kat rumah nenek ada satu sudut marah. Buat kat situ sudut marah. Jadi anak tu marah je pergi ke sudut tu. Mungkin sudut tu ada tempat, contoh ada dumbbell ke, nak angkat berat ke, dia marah angkat berat contoh. So mana dia boleh salurkan energi marah tadi tu, sebab marah ni dia berkait dengan satu lagi energi. Sebab tu dia tangan tu cepat dia nak naik. Sebab apa? Sebab energi tu banyak. Bayangkan kita tengah marah kan, Nabi ajar teknik sangat cantik daripada berdiri duduk. Bayangkan tengah duduk pun kita nak berdiri kalau betul-betul marah. Jadi Nabi ajar tu cantiklah tekniknya. Maknanya benda tu kita boleh aplikasikan di rumah. Okay, ini kursi ni untuk orang yang marah. Okay, siapa tengah marah pergi duduk kursi tu. Tapi parent yang kena bentukkan budaya ni, bentukkan teknik ini. Kemudian tiredness lah, maknanya keletihan. Keletihan juga boleh menyebabkan, maknanya kita, parent kena pastikan anak tu kalau nak berehat, mungkin ada ruangan sudut-sudut tertentu, parent bekalkanlah mungkin totok dan sebagainya yang mana boleh anak ni boleh berehat dengan baik. Sedikit sebanyak yang boleh saya tambah. Okey. Tapi apa yang Fazli dengan, minta maaf lah, ini saya punya pandangan Fazli dengan Lily tadi, itu kita operasi dalam ideal situation. Maknanya tadi katakanlah nak menggunakan gadget, nak menggunakan handphone dan sebagainya for the parents to monitor kan ya. Yang pertama tadi nenek 63 tahun tadi. Ini this is real. Ini bukan isolated cases ni, real kan ya. Dia jaga di rumah nenek, bukan di rumah dia, di rumah nenek ni. Hantar pagi-pagi hantar rumah nenek, malam-malam petang-petang ambil balik daripada rumah nenek. Nenek seorang jaga kat situ, 63 tahun, 62 tahun tadi. Jaga 6 atau 7 orang anak kecil. Jadi maknanya kita ideal situation. Maknanya ideal situationnya ada satu sudut dekat situ, tak tersudut nenek ni. Seorang berak, seorang kencing, seorang memekik, seorang apa. Dan nenek jadi tu maknanya sakit lutut, nenek sakit lutut. This is real. I'm telling about a real story of which I bump into it, you know. Mana kaki dia sakit lutut dan sebagainya. Nenek ni pun badan besar. Kan Jadi saya tengok dalam keadaan itu macam mana cara. Saya pun sendiri I was wondering macam mana dia ni boleh cope. Mungkin boleh cope setakat tidur. Cope setakat bagi makan. Cope setakat nak pukul, nak ketil sikit. Mungkin boleh. Tapi dari segi real education, real parenting in the sense of transferring of knowledge, real knowledge kepada budak-budak ini supaya dia hidup dengan knowledge itu, saya rasa tidak berlaku. Kemungkinannya tidak berlaku. Minta maaf lah. Tapi dalam situasi ini, dan bukan saya tidak menunjuk kepada satu-satu family kat sini. Rata-ratanya saya tengok. Nak hantar sekarang ni, Fazli, kepada yang tadika yang hebat, yang paling hebat tadika ni, dia got to pay 1,000 plus ringgit a month, you know. Dan kebanyakannya dalam range 500 ke 600 atau 700, 800 sebulan kan ya. Yang ini kalau kita ada 2 anak, maknanya 1,600. Tadi gaji 2,500. Lepas tu 1,500 isteri dan sebagainya. Ini masalah yang hidup di depan kita kan ya. Dan kita ada punya idealismenya, to be idealistic, inilah caranya.
Tetapi mungkin cara itu kepada orang yang agaknya middle class, upper middle class, yang ada kemampuan, yang boleh ada facilities dan sebagainya. Dan orang tu pun boleh tahu nak Zoom. Nenek tu Zoom apa? Telefon pun dia pakai Nokia yang lama tu. Kan? Jadi benda-benda yang macam itulah. Jadi maknanya saya ingatlah kita pun tidak boleh menyelesaikan di sini masalah kita kita bincangkan. Saya menimbulkan isu dan kita bincangkan. Hanya saya nak pergi balik kepada tadi kan, maknanya kita bincangkan di awal-awal anak. Jadi saya menganggapnya bila kita dah didedahkan dengan begini, saya dalam 20-30 tahun dulu dah memulakan benda-benda ni. Maknanya saya dah tulis 42 buku. 42 buku saya tulis kan. Nanti saya nak tunjukkan 2 buku yang terakhir apa yang saya tulis kan. Jadi maknanya dalam hal ini saya sudah sikit meneroka. Pada baca itu soal parenting, soal positive parenting, soal macam mana pendulum bergerak daripada yang authoritarian, laissez-faire, tengah-tengahnya yang demokratik, itu pun sudah kita bentangkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah seminar kita saya setuju dengan Lily. Seminar saya yang saya lakukan tu memang ramai, tapi biasanya almost 90% are ladies, 90% perempuan. Tapi dalam rumah, kalau Hasan Ali sebagai ketua rumah, presiden kat rumah dia, Perdana Menteri rumah dia tak dapat mainkan peranan oleh kerana saya tidak ada ilmu dan nak harapkan isteri saya mainkan peranan, saya rasa itu tak jadilah. Kita jalan pun lonjak-lonjak jalan tu pun berbeza, tak rata lah, jalan kita tidak rata. Sebab itu nak bawa anak dengan jalan yang tak rata ni kesian dia tuan-tuan. Kecil, dia tak boleh berjalan dengan baik, apa yang jalan tak rata. Sebab itu yang nak meratakan jalan tu ibu dan ayah, terutamanya ayah-ayahnya. Jadi permasalahan ayah-ayah ni, apa pengalaman puan Azli ya? Apa ni saya nak pergi pada Fazli. Nak pergi Fazli. Pengalaman ayah-ayah. You sebagai ayah, saya sebagai ayah, dan kita tengok masyarakat luar. Macam mana peranan ayah-ayah? Memang ayah-ayah kebanyakan pasif. Ayah-ayah kebanyakannya tidak mengambilkan peranan. Ini memang jelas. Dan kerana apa sebabnya? Mungkin sebabnya kerana tidak ada ilmu, tidak ada pendedahan, dan dia pun tidak pernah duduk dalam suasana keilmuan yang seperti itu untuk ditempurkan kepada anak-anaknya. Macam mana Pak Fazli? Terima kasih Datuk. Saya sebenarnya bila sebut tentang keadaan sekarang, parent-parent sekarang Datuk, saya tengok isunya tentang jurang Datuk. Jurang ni maksudnya mereka yang betul-betul belajar tentang ilmu parenting, mereka yang betul-betul belajar tentang mengenali anak-anak dan sebagainya kan. Dan mereka yang langsung jurang ni sebenarnya isunya tentang jurang. Maknanya mereka yang langsung tidak berpeluang nak belajar, mereka langsung tidak ada ruang, mereka yang langsung mungkin tidak terdedah kan mendidik anak berdasarkan naluri dan juga rasa. So isu sekarang ni bagaimana kita nak merapatkan jurang di antara ini. Sebenarnya saya tak tahu ayah ni, tapi sebab saya sendiri mungkin saya berada di ruang tengah-tengah tau. Sebab ayah saya seorang cikgu, arwah ayah saya seorang cikgu, dan saya nampak bagaimana dia begitu passion pada cikgu dan mendidik anak-anak murid dia kan. So pembelajaran saya belajar emosinya daripada situ, tentang bagaimana emosi empati, anak susah kan. Anak susah, hidup pun susah, tapi anak murid lagi susah. Kasut tak ada. Ambil kasut kakak bagi dekat anak murid. Kasut baru beli untuk kakak, bagi kat anak murid. Nak ceritanya tentang empati yang dibentuk. Jadi banyak benda yang saya belajar melihat daripada situ. Mungkin itu saya boleh bercakap hari ini, mungkin betul kata Datuk, mungkin kerana saya persekitaran saya dijumpakan Allah dengan orang-orang yang baik, orang yang bagus, yang kita belajar, yang kita meneroka pengalaman orang lama kan. Jadi membentuk saya macam ni. Jadi ada setengah orang mungkin langsung tidak berpeluang dan tak terdedah. Tapi pada saya begini Datuk, sebab memang kalau kita kata kita nak salahkan Tuhan kan. Cuma antara bila bercakap tentang saya nak sentuh juga pengurusan emosi Datuk. Kenapa? Saya rasa mungkin dari segi skill teknik mungkin orang tak ada. Tapi ada satu teknik yang sangat best yang sebenarnya kita buat hari-hari. Iaitu pengurusan emosi terbaik ni bila Datuk? Dalam solat. InsyaAllah. Inilah salah satu teknik pengurusan emosi yang terbaik. Maknanya kalau kita tak tahu skill tentang, tak nak cerita pasal kecerdasan emosi, ini pasal sebenarnya macam contoh, saya rasa antara benda yang kita boleh bantu, contoh nenek tadilah. Mungkin susah untuk nak urus anak-anak, cucu-cucu tadi. Tetapi paling tidak nenek tu sendiri sebenarnya boleh urus emosi dia dengan apa? Dalam solat. Macam mana dalam solat? Sebab emosi tadi dia macam belon. So sebenarnya belon ni, bila kita ada masalah, kita ada kecenderungan nak bercerita, nak berkongsi masalah kan. So masalah tadi, kemungkinan nenek tadi, kalau anak dia sudi mendengar luahan dia, kan?
So insya-Allah emosinya terbantu. Bila emosinya terbantu, belonnya makin mengecil, dia boleh rasional balik, dia boleh kontrol balik anak-anak tadi. Apa ni, cucu-cucu tadi. Tapi masalahnya contoh bila anak tak nak mendengar. Kan? Anak tinggal lepas tangan. So saya rasa sebab tu saya rasa jadikan solat salah satu pengurusan emosi terbaik. Kerana apa? Bila kita bercerita dengan Allah, kita mengadu kepada Allah, sebenarnya kita membantu pengurusan emosi kita agar emosi kita lebih positif. Kita jadi orang yang lega dari segi tekanan emosinya. So bercakap tentang soal ibu bapa hari ini, sebenarnya paling penting saya rasa isu yang asasnya, foundationnya adalah ibu bapa sendiri perlu mahir mengurus emosi. Itu yang mengurus emosi kita dengan Allah. Maknanya bila kita dengan Allah positif, insya-Allah apa saja situasi kita akan positif. Hari ini kita bercakap tentang positif dengan manusia kan. Tapi masalah kita positif dengan manusia makhluk. Kita pun makhluk. Makhluk ada kelemahan. Selagi kita tak positif dengan Allah, selagi itu kita tak akan dapat positif dengan makhluk. Jadi itulah cabaran-cabaran yang Allah beri pada setiap orang, berbeza-beza. Nenek tu itulah cabaran dia. Saya rasa kita pun ada cabaran kita. Cabaran kita mungkin berbeza dengan nenek tadi, tapi cabaran kita pun sebenarnya ada proses pembelajaran yang Allah nak berikan pada kita. Konsep dia adalah pada saya ujian besar, sabarnya besar, ganjarannya besar. Ujian kecil, sabarnya kecil, ganjarannya kecil. Jadi saya rasa kalau kita melihat dari sudut itu, insya-Allah walaupun siapa kita, background kita, tapi bila kita sandarkan pada Allah, bila Allah suruh buat benda ni, kita belajar tentang Nabi suruh buat benda ni, insya-Allah kita akan jadi orang baik. Insya-Allah pengurusan emosi kita secara automatik kita akan baik walaupun kita tak belajar secara khusus tentang emosi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah. Hebat. Apa ni Puan Lily ada nak tambah sikit daripada sajian kuah tu dah cantik dah kari dah sedap dah Allah. Semuanya. Mungkin sedap ada nak tambah sikit. Mungkin ada kurang garam ke apa ke. Sila. Sebenarnya dah cantik dah apa yang Fazli dah huraikan tadi. Tapi saya nak kembali kepada soalan Cikgu Suzy tadi, Datuk. Tentang yang ibu bapa menengking anak tu semasa tantrum kan. Jadi dari situ kita sebenarnya nampak ibu bapa pun mengalami satu situasi pengurusan emosi mereka. Jadi apabila ibu bapa sendiri tidak dapat nak mengurus emosi mereka, itu yang akan mencetus kemarahan, mereka akan meluahkan perasaan mereka kepada anak-anak. Dan dia menjadi satu vicious cycle kan Datuk. Sebab kita tak boleh menghentikan rantaian tersebut. Jadi saya rasa that's why ibu bapa ni memang kita perlu berusaha lebih lagi lah, kita yang dalam industri ni yang mungkin daripada Fazli dan media dan sebagainya, untuk membantu ibu bapa untuk menyebarkan tentang keibubapaan kepada ibu bapa, dari segi emosi kepada ibu bapa. Sebab saya pun faham dari segi ekonomi kan, kadang kita bekerja, suami isteri bekerja, balik rumah anak pula meragam dan sebagainya. Dan kita pun risau tentang kewangan keluarga dan sebagainya, dan emosi kita mungkin memang cepat terganggu. Dan apabila anak tu mula nak tantrum atau merengek, memang terlalu mudah. Dan seperti Fazli kata, kita memang ada balon dalam jiwa kita ni yang menunggu masa untuk meletup saja kan. Jadi saya rasa kita perlu hentikan, kita perlu bantu ibu bapa, dan melalui Facebook ke, melalui seminar, apa saja medium yang kita ada untuk kita menyedarkan mereka dan membantu mereka supaya boleh mengawal emosi, sebab mereka yang akan membesarkan anak-anak ini yang menjadi dewasa di masa hadapan. Dan kita tak nak anak-anak ini apabila dibesarkan dengan ibu bapa yang kurang mampu mengawal emosi, mereka pun akan menjadi dewasa yang sama, dan kita akan mendapat satu generasi yang sama-sama tidak boleh mengawal emosi. Dan itu adalah satu yang kita tidak mahu ya, untuk negara kita dan untuk ummah kita juga. Jadi saya rasa berbalik kepada soalan Cikgu Suzy tadi tu, Cikgu Suzy tanya macam mana kita boleh membantu ibu bapa tersebut. Kita memang kalau dalam situasi tersebut, kita tidak boleh secara langsung menegur mereka, ya, sebab ia akan menjadikan situasi lebih buruk, sebab mereka tengah bergolak dengan emosi mereka. Tetapi apa yang kita boleh bantu ialah dari segi apa yang kita boleh, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, ada IG, apa-apa maklumat yang positif tentang keibubapaan, kita pakat-pakat share lah sebanyak yang boleh kan, daripada kita share benda-benda yang
berita palsu ke benda-benda yang negatif, jom kita sama-sama apa-apa yang positif yang kita nampak kita share. Jadi semoga gadget ini instead of being something yang negatif, kita boleh gunakan dia untuk sesuatu yang positif dan untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama membimbing each other untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik. Okey, apa ni yang ialah maknanya macam mana caranya yang Puan Lily menyebutkan tadi, harap para penonton yang dirahmati sekalian, bolehlah agaknya di peringkat pertanyaan tadi memarah anak, menengking anak di khalayak ramai, mungkin sudah ada 1, 2, 3 perkara yang boleh dipikirkan. Kalau ini berlaku di hadapan kita atau kita berlaku pada diri kita, maknanya kita sudah ada satu solusi. Walaupun agak solusi itu tidak mantap, tapi itulah yang boleh dilakukan pada ketika itu. Saya nak pergi kepada kursus pra-perkahwinan, balik perkahwinan ni. Memang kursus pra-perkahwinan kalau kita tengok negara-negara yang lain, cuba kita baca macam Canada, macam Finland, Sweden, bahkan negara-negara yang Eropah yang lain dan negara-negara di Amerika, dia macam-macam seolah-olah mewajibkan ibu dan ayah ini secara langsung, tidak secara langsung memberikan pendedahan, mendapat kemudahan dari segi parenting ini. Jadi kalau kita tengok macam mana orang-orang tu, they are so cultured, kan? Macam mana dia menghormati mak bapak. Okey, kasar, tapi thank you tu mulut mereka tu thank you. Berpuluh-puluh kali thank you. Sikit thank you. Oh thank you mama. Oh thank you mama. Thank you dad. Tapi kita ni ialah agaknya cukup mahal nak keluarkan daripada poket itu perkataan thank you itu. Okey, apa yang saya nak sebutkan, maknanya ini diorang tu state takes the responsibility. Di Finland misalnya, di Sweden yang saya tahulah, di Canada misalnya. Dan kita dekat sini belum sampai kepada peringkat itu lagi. Dan kita ni alhamdulillah secara kecil-kecilan dibandingkan dengan state, secara kecil-kecilan Puan Lily dan teman-teman Fazli mengadakan program-program seminar-seminar. Tetapi rasanya dia punya payungnya dan kita bernaung di atas bawah payung itu. Tapi kalau payung itu tidak ada, contoh kita buat tadi kursus-kursus perkahwinan. Cerita banyak ceritanya khusus kepada hari angkat nikah, macam mana ijab, macam mana kabul. Itu yang ditekankan. Tapi macam mana nak menyesuaikan diri dalam hari pertama perkahwinan. Macam mana nak menyesuaikan diri bila isteri kita mengandung, kandungan yang pertama. Macam mana nak menyesuaikan diri bila dapat anak dan sebagainya. Maknanya ilmu parenting, basic positive parenting itu rasa saya hampir tidak diberi. Jadi ini lompang dia. Pada saya ini lompang dia. Dan lompang ini sudah berjalan bertahun-tahun. Saya dulu pun dah cerita tentang lompang ini. Tapi agaknya agak slow kita nak menutup lompang-lompang itu. Dan akhirnya lompang tinggal lompang begitu sajalah. Macam mana Fazli? Saya setuju Datuk, sebab betul lah, saya pun bila ada pengalaman masuk kursus perkahwinan, kita rasa cerita je pasal seronok aja, yang best-best je cerita pasal awal kahwin, begitulah Datuk kan. Maknanya pasca perkahwinan, selepas saya rasa 5 tahun pertama ni perlu dimantapkan dengan pelbagai ilmu. Sebab kalau saya tengok statistik Datuk yang bercerai di bawah usia 5 tahun perkahwinan, statistik menunjukkan memang 14,000 lebih, 16,000 ke semua sekali pasangan ini pada tahun 2013 hingga 2017 ni, dan 56% ini di kalangan lelaki memandang, dia kata 56.2% tiada persefahaman, maknanya tak kenal pasangan. Itu cerita pasal mengenal pasangan, belum lagi pasal parenting kan. Jadi lompong ini memang betul. Saya rasa saya sebenarnya pun antara yang saya dah nampak lah sebenarnya, inilah sebenarnya yang harus diisi sebenarnya. 5 tahun perkahwinan. Tapi masalah kalau kita nak wajibkan, orang tak datang lah sebab dah kahwin. Yang datang dia sebab sebelum kahwin tu datang sebab nak kahwin. Kalau tak lepas nak kahwin kan. Cuma mekanismenya itulah mungkin sebab tu sekarang ni saya rasa apa yang kita buat sekarang Datuk, macam Datuk buat 5 program sehari macam ni, ini sebenarnya salah satu bentuk penyampaian knowledge yang kita nak reach out lebih ramai kan. Dan saya rasa contoh Datuk, saya rasa masjid-masjid pun bukan main peranan, bukan lagi berbincang, bukan hanya bincang soal akidah, soal syariat, soal akhlak, tetapi bincang lebih detail, lebih khusus tentang kesihatan kan, bincang lebih khusus tentang pengurusan emosi dan sebagainya. Sebab saya rasa masjid dah jadi center of knowledge sepatutnya, center of activity. Jadi perkembangannya patut di situ. Sebab sekarang ni kepelbagaian ini pun bergantung kepada jawatankuasa masjid juga. Jadi
benda ni saya nampak kalau kita tidak bergerak secara kolektif, secara holistik, maknanya Datuk dengan peranan Datuk, saya dengan peranan saya, sahabat-sahabat di luar sana dengan peranan di luar sana, mungkin kena buat satu movement, gerakan-gerakan sama ada kecil atau besar. Bila masing-masing main peranan, insya-Allah kita akan reach out. Mereka dapat tak dapat itu ialah kita dah buat strategi yang terbaik, tapi berserah pada Allah lah. Kita tak tahulah macam mana kan sampai ke tak sampai. Tapi pada saya benda ni harus diketengahkan, benda ni harus diperbincangkan, diperdebatkan. Especially isunya pada pasangan muda, Datuk, sebab pasangan muda hari ni ramai sangat isu. Dalam tempoh PKP tadi saya baru tengok sahabat saya punya live tadi. Dalam tempoh PKP ni berapa ramai yang bercerai dalam tempoh PKP. Allah. Maknanya kena jadi single parent dalam tempoh PKP bulan Ramadan. Kemudian ada anak pula. Bagaimana emosi nak urus emosi isteri tadi yang diceraikan tadi, nak mengurus emosi anak. Sebab tu rantaian dia dominus effect. Pasti akan berlaku dominus effect. Bila yang ni tak, yang ada ilmu sikit untuk nak urus emosi, alhamdulillah, tetapi yang langsung tak ada, maka kesan dia akan terbau-bau dah sampailah anak ni terbesar, sampai membesarlah. Jadi membentuk karakter dan sebagainya. Jadi saya rasa Datuk lebih mahir dan lebih faham tentang hal ini. Jadi saya rasa benda ni, saya rasa mungkin Puan Lily dengan peranan dia. Jadi saya ingat Datuk jangan habis dekat Ramadan je lah Datuk. Kena buat sampai habis ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya ingat ialah apa yang disarankan saudara, supaya ada satu rangkaian, rangkaian yang menyeluruh, dan yang pertama sekali kita kena yakinkan masyarakat bahawa early education, early childhood education ni sangat-sangat penting. As important as primary education, as important as secondary education. Betul. Tetapi bila kita berdepan dengan masyarakat, rasa saya lah yang menghantar kepada taska, yang menghantar kepada tadika, oleh kerana kekangan, cuba kita tengok berapa persen yang betul-betul menghantar. Dan tadika-tadika yang ada taska-taska, berapa taska. Tadi kita nak katakan, untuk itu macam mana pun tapaknya mesti Islamik, Berapa betul. Tadika, berapa taska yang boleh meletakkan tapak Islamik. Yalah, kalau saja nak baca-baca doa begitu, nyanyi-nyanyi nasyid-nasyid macam itu memanglah. Tetapi itu pun bagus, pada saya bagus. Tetapi kita nak letakkan dia punya elements, the number 1, number 2, number 3 elements itu as early as budak-budak babies and toddlers. Saya rasa dia memerlukan satu skill set yang berbeza dengan yang biasa yang kita lakukan. Sebab itu rasanya perjalanannya Fazli, Puan Lily jauh lagi nampak perjalanan ni. Tapi saya seronok perbincangan pada petang ini, saya dah dapat gambaran. Memang dah ada langgaran kepala saya, tetapi meyakinkan saya lagi bahawa asalnya kita nak cerita tentang tantrum aja. Tantrum ni one small kata orang dimensi daripada keseluruhannya ini. Tetapi bila kita dah besarkan ini, baru kita nampak tuan-tuan, Masya Allah. There's a lot of shortfall need to be filled. Dan banyak shortfall ni. Dia berkat diri ada shortfall, dia berkat saya sebagai ayah dan isteri saya sebagai ibu ada shortfall, dia berkat anak-anak sendiri ada shortfall, yang bagi datuk, bagi nenek untuk menjaga anak ada shortfall, masyarakat pun ada shortfall, bahkan kepimpinan negeri dan negara pun ada shortfall. Yang ini tuan-tuan saya rasa satu masalah besar dan akhirnya saya ingat kalau boleh Puan Lily seorang sikit kan kita ada dalam 5-6 minit saja lagi mungkin dalam masa 2 minit atau 3 minit begitu untuk kita tak boleh cover semua dalam Fazli lagi faham lagi, Fazli selalu mengendalikan program-program ini kan jadi untuk kita nak cedok sebanyak mungkin, nak selam sedalam mungkin, mungkin tidak berupaya. Tapi apapun, paling tidaknya we have touched the surface mengenai parenting ini, terutamanya di early childhood parenting ini yang sangat penting bagi kita. Agaknya Puan Lily dalam masa 2 minit setengah begitu, 3 minit boleh sikit untuk mengakhirkan perbincangan kita ini. Okay, insyaAllah. Saya punya message lah sebenarnya, kita tidak boleh nak merubah orang lain, tapi kita bermula dengan diri kita. Dan setiap daripada kita mempunyai akses kepada information. Maklumat tu di hujung jari saja. Jadi terpulang kepada kita untuk memilih informasi yang kita nak baca dan yang kita nak aplikasikan kepada diri kita dan kehidupan kita. Jadi sebenarnya di luar sana memang ada banyak akses. Kalau Datuk cerita tentang positive parenting talk, seminar, sebenarnya banyak dekat YouTube kita boleh tonton sendiri dan untuk mencari ilmu.
asasnya adalah kita sendiri. Adakah kita mahu berubah atau tidak? Dan seperti Datuk kata, memang kita semua ada kelemahan masing-masing. We are not perfect. Tapi kita perlu sentiasa mempunyai minda yang kita mahu belajar dan berubah. Dan saya rasa itu sebenarnya kunci kepada perubahan yang kita nak bawa. Kita tidak boleh, kalau kita buat gerakan macam mana pun, kalau masyarakat sendiri, individu sendiri tidak mahu berubah, memang sukar untuk menjalankan perubahan tersebut. Jadi apa yang saya nak tutup sesi ini adalah dengan menyeru kepada semua yang menonton sesi ini dan juga rakan-rakan yang lain yang mendengar, ialah untuk kita memulakan perubahan itu dengan diri kita. We change ourselves first and we always try to improve ourselves. Kita cuba untuk memperbaiki diri kita walaupun sedikit sehari, tapi insya-Allah dengan istiqamah kita akan boleh merubah menjadi seorang yang lebih baik daripada semalam. Alhamdulillah. Sila Fazli. Baik Datuk, terima kasih banyak. Saya nak tutup dengan satu hadis sebab sebagai ibu bapa ni, sebab kita kena sedar tanggungjawab kita besar. Peranan kita besar. Anak ni ibarat Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan ini adalah ibarat kain putih, anak dilahirkan. Jadi ibu bapa lah nak menasronikan dia, nak majusikan dia, nak islamkan dia, yahudikan dia. Ibu bapa peran. Maknanya kalau kita teliti hadis ini, peranan kita sangat besar. Jadi jangan take for granted, jangan main-main. Bahkan saya rasa antara benda yang kita nak install dalam anak-anak ni adalah apa dia tahu. Saya nak petik lagi satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang tadi melainkan apa, aku ni menjadi orang yang paling dia cintai melebihi anaknya, ibu bapanya dan seluruh manusia keseluruhannya. Maknanya peranan kita nak corakkan kain putih tadi, benda yang kena kita install adalah cinta Nabi, cinta Allah, cinta Nabi. Dua benda ini sebagai asas. Maknanya kalau nak install dua benda ni, mesti kita wujudkan suasana budaya yang membentuk cinta. Sebab itu pada saya, anak-anak marah tantrumnya, kita pujuk dengan apa? Nanti Allah sayang. Pujuklah dengan nama Allah, pujuklah dengan nama Nabi. Supaya apa? Supaya benda tu install. Sebab benda viral apabila semua benda ni disebut akan viral. So bila bayangkan anak itu dibesarkan dengan sentiasa sebut Allah, sentiasa sebut Rasul, nanti Allah sayang, nanti Allah sayang. Maknanya install program yang dah diinstal dalam itu tadi akan membawa dia besar nanti menjadi orang yang juga akan install lagi. Sebab saya kata ibu bapa kena ingat, kita akan jadi macam inilah. Kita sebut kalau masuk dalam bisnes tu multi level marketing lah. Kita ibu bapa, anak yang lahir tadi, ini adalah multi level yang akan berlaku. Bermakna kalau silap kita, silap cara, kita takut-takut, kerosakan tu berpunca daripada kita. Jadi bila kita sedar hakikat realiti ini, insya-Allah kita tak akan main-main lah sama-sama Datuk. Jadi terima kasih banyak peluang Datuk atas diberikan. Jadi doakan saya juga Datuk, saya doakan Datuk sihat sentiasa insya-Allah. Kita ni ada dalam 26 hari lagi, 25 hari lagi. Jadi saya ingat kalau misalnya dalam hari-hari yang berikutnya, kalau ada spare masa, saya ingat nak bincang lagi perkara ni. Sebab bila kita dah timbulkan ini, saya nampak aduh, ya Allah ya Tuhanku, ya kita masih bernyawa lagi, masih bernafas lagi dalam bulan Ramadan, COVID-19 pula, PKP pula. Kalau kita tak tinjau, kalau kita tak bedah benda ni hingga menimbulkan satu keyakinan kepada masses, saya rasa kita tidak adil kepada masyarakat. Orang yang berilmu macam Puan Lily, orang yang berilmu macam Fazli ni, bukan mudah untuk kita mendapatkan ilmu daripada mereka. Apa pun tuan-tuan dan puan ya. Tadi kalau dalam perbincangan, tuan-tuan tengok perbincangan ni, kita cerita budak-budak ni, kita cerita baby, kita cerita toddler, tetapi perkataan yang kita sebut dalam 70% dari perkataannya mak bapak, not really babies yang kita bincangkan, yang subjek perbincangan baby, tapi sebenarnya kita menjadikan mak bapak itulah sebenarnya target kita dan sebagainya. Apa artinya tuan? Artinya ialah mak bapak mesti menjuarai, mendepani, pertama utama dalam membentuk generasi yang akan datang ini. Kita lah, rumah kita lah, rumah tangga kita lah, anak-anak kita lah yang akan mencerminkan bentuk apa Malaysia yang kita hendak ni, bentuk apa orang Islam yang kita hendak, bentuk apa masyarakat Islam yang kita hendak, bentuk apa umat Islam yang kita hendak, insya-Allah. Tuan-tuan, saya hanya nak menyudutkan, mungkin Fazli pun tak tahu, mungkin Puan Lily pun tak tahu. Fazli, saya sedang usahakan ini adalah merupakan satu tindakan saya. Bila kita masalah-masalah pada awal, pendidikan awal tu tak ada, pendidikan awal itu missing,
iaitu pendidikan berdasarkan agama, pendidikan keimanan dan ketakwaan. Ramai di antara kita, kawan-kawan kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang leka dengan solat, leka dengan hari tua, leka dengan kita menyembah Allah, leka dengan kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semayang biasa, tinggalkan semayang biasa. Persoalannya macam mana nak kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buat ini. Saya akan dirikan ini insya-Allah dalam masa 2 tahun setengah ni terdirilah ini tuan-tuan. Amin ya Allah, amin. Tempatnya di Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat, 20 minit daripada Pekan Kajang. Tanahnya 4,5 ekar saya dah beli, harganya 1 juta kat situ ya. Kita dah ansur dalam beberapa tahun dah habis. Tapi tanah itu namanya bukan nama saya walaupun saya beli. Namanya Majlis Agama Islam Selangor kerana tanah itu saya wakafkan. Jadi dalam geran nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang wakaf. Dan di atas tanah itulah kita akan dirikan bangunan ini. Bangunan ini besar, 13 juta, harganya 13 juta ringgit. InsyaAllah tuan-tuan dibangunkan atas nama wakaf 1, atas nama zakat 2, atas nama sedekah, infak yang 3, atas nama sedekah jariah, atas nama fidyah dan sebagainya. InsyaAllah bukan ada keuntungan, 1 sen pun tak ada keuntungan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan kita bangunkan ini, yayasan saya, Yayasan Sabaha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ialah anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, iaitu anak negara company Majlis Agama Islam Selangor dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. Alhamdulillah. Kita nak bangunkan bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan, apa gunanya? Gunanya ialah kita nak menimbulkan, nak masukkan shortfall masa kita muda, shortfall masa kita kanak-kanak, shortfall masa kita di awal tua, shortfall masa kita tua. Shortfall apa? Shortfall akidah, shortfall syariah, shortfall akhlak. Sebab kita nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mati bertemu dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah loceng yang nak dibunyikan supaya kita mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah benda ni akan dibangunkan secara non profit making insya-Allah ya. Jadi saya harap tuan-tuan dapat menderma, yang individu dapat menderma, family kalau boleh, tiap-tiap family akan menderma. Sebab ini akan menjadikan tempat untuk kita berjua, bersua, berjumpa untuk membincangkan macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan ya, saya harap ini akan berlaku. Saya harap ini akan diterbitkan, akan dibangunkan dan mudah-mudahan akan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Inilah yang sedang saya perjuangkan Fazli, yang saya perjuangkan Lily ya. Saya pusing satu negara ni. Kalau tidak ada COVID ini, mungkin saya berada di Kelantan, mungkin saya berada di Singapura, mungkin saya ada di Brunei. Untuk saya cerita, apa yang saya nak cerita, nama dia #Salam Husnul Khatimah. #Salam Husnul Khatimah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan tentang buku pula tuan-tuan, ini yang saya kata, ini buku 41 ni. Apa tajuk buku ni? Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, selagi kita tidak ada anak yang soleh, anak yang solehah, jangan harap dia mengkhidmati kita waktu kita sihat. Jangan harap anak kita mengkhidmati kita waktu kita sakit ringan. Jangan harap ayah kita boleh mengkhidmati kita waktu kita sakit berat. Dan jangan harap anak kita akan berada di sebelah kita, mengurus kita untuk mentalqinkan kita bila kita berada dalam keadaan sakratul maut. Jadi inilah anak-anak yang nak dilahirkan dan bermula daripada anak-anak yang dipimpinnya, dididik oleh Puan Lily. Ya, anak-anak dan seminar-seminar yang dibuat oleh Fazli dan sebagainya tuan-tuan. Dan yang ini untuk yang bapa-bapa dia. Nama dia Husnul Khatimah. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah yang sumbangan yang saya buat, yang saya berikan dan seluruhnya proceed daripada buku ini, tuan-tuan, proceednya saya tumpahkan kepada membina Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah, mudah-mudahan inilah Fadli, inilah yang sumbangan saya. Allahu Akbar. Ya, Fadli boleh hidup lama lagi ikut hukum akalnya. Lily pun boleh hidup lama lagi. Tapi saya ni masa dah sangat terhad. Jadi saya nak gunakan sepenuh masa. Itu sebab yang 5 program, itu sebab ada 7 program dan sebagainya. Alhamdulillah. Seluruhnya untuk saya memanfaatkan kepada agama Allah, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Apa yang kita buat ni non profit making. Dan insya-Allah saya harap Fazli dengan Lily kalau bolehlah kita ada dalam 26 hari lagi ni, mungkin salah satu harinya di hujung-hujung, mungkin ada 2-3 slot lagi. Kejap aja pun. Kalau nak malam kita boleh malam pukul 10 sampai pukul 11 insya-Allah. Saya takut Datuk yang serik je. Saya okey Datuk.
Saya Allah, saya mendengar tadi, Masya Allah. Tengok, saya betul-betul lillahi ta'ala. Saya minat. Kalau kita cerita katakanlah childhood education, for the sake of childhood education, you don't mention iman, you don't mention taqwa, you don't mention Islam. Bila saya cakap, I'm not interested. Tapi pasal you cerita Islam, pasal you cerita iman, pasal cerita takwa, generasi apa yang kita nak lahirkan, generasi yang sayang dan kasih cinta kepada kita, itulah menyebabkan saya terpikat dan nak teruskan bersama dengan anak-anak muda di hadapan saya ini. Tuan-tuan, cukup setakat itu. Terima kasih Fazli, terima kasih. Terima kasih banyak, Datuk. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Maaflah, saya ni kadang-kadang macam orang tua-tua ni merepek-repek bercakap kan. Tapi tak seronok. Saya cakap whatever that I mention, it makes sense to everybody. It makes sense to you, it makes sense to me. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.